Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Ramadan ini dapat menyambung kelas yang ke-6 ya. Kita ikut yang terakhir kita untuk tambah satu kelas untuk apa bagi penutup pada tahun depan aja. Pada hari ini insya-Allah. Okey, pada malam berbahagia ini kita nak tengok mengenai apa itu Bani Israel dan apa itu Yahudi. Kita menggunakan dengan apa itu Bani Israel atau itu Yahudi. Jadi Bani Israel ini adalah bangsa. Dia berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Jadi kita dah kongsikan pada lepas Nabi Ibrahim dia ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Nabi Ibrahim ni lahir di Iraq, di satu tempat bernama Ur. Dan ketika itu ada satu kerajaan lama dulu, Ur ni di Iraq sekarang. Ur ni dekat selatan Iraq. Dekat selatan Iraq tu, jadi dia ada satu bandar. Jadi di kerajaan Mesopotamia lama. Jadi kerajaan lama selepas dipanggil Ubaid period. Salin dia bunyi nanti tambahkan bacaan. Jadi Ubaid period ni adalah satu keadaan atau masa manusia tak ada catatan mengenai sejarah manusia. Ubaid period. Istilah dia Ubaid period kan. Jadi sebelum itu tak ada siapa pun tahu apa yang jadi. Tapi Al-Quran cerita mengenai Nabi Ibrahim AS diturunkan dan bagaimana berlaku banjir besar. Banjir besar iaitu pada zaman Nabi Nuh AS. Selepas itu manusia tak ada catatan. Itu dipanggil Ubaid period. Kemudian barulah ada kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Mesir kuno. Okay? Yang dicatat sejarah lah. Jadi Nabi Ibrahim ini lahir kurang lebih 1800 tahun sebelum Masehi. 1800 tahun sebelum Masehi di satu tempat bernama Ur. Ur ini dekat Iraq. Dekat Iraq Iraq sekarang. Jadi pendekkan cerita kita semua tahu bahawa Nabi Ibrahim AS kemudian dibakar di Iraq. Jadi kemudian tak sesuai dulu di Iraq, Nabi Ibrahim pun pergi nak ke Mesir. Jadi dalam pertengahan jalan ke Mesir itu selesa duduk sekitar Jerusalem atau Baitul Maqdis. Di situ dia berjumpa dengan isteri iaitu Siti Sarah. Siti Sarah ni orang sekitar Jerusalem situlah. Kemudian dia pun berulang dengan Siti Sarah antara Jerusalem, Hebron dan juga Egypt lama. Dekat Egypt Mesir itu bertemu dengan isteri dia iaitu Siti Hajar. Siti Hajar ni orang Mesir. Lepas dipanggil Hajar Masriyah. Orang Mesir ini bangga ada dua orang perempuan menjadi dua isteri Nabi. Satu Siti Hajar, satu lagi isteri Nabi kita Muhammad SAW. Iaitu isteri Muhammad, seorang isteri Muhammad bernama Maryah Kibtiyah. Maryah Kibtiyah. Satu lagi isteri Nabi Ibrahim iaitu Hajar Masriyah. Jadi pendekkan cerita Siti Hajar yang dapat anak dulu. Jadi diberi nama Ismail. Jadi kemudian Allah perintahkan supaya diletakkan Siti Hajar dekat Mekah sana tu. Dekat Mekah. Ini dekat bahagian bawah sana kan. Kemudian waktu tu Sarah dah agak berumur. Nabi Ibrahim pun dah agak berumur. Kurang lebih 80 tahun umur waktu itu. Datang malaikat bagi tahu Allah mendengar rintihan isteri Sarah tu
Allah kurniakan rezeki, Sarah juga akan mengandung. Maka Sarah dengar di balik tabir, Sarah ketawa macam tak percaya. Umur 80 tahun. Jadi jadi malaikat kata, kalau betul lahir anak, besok namakan sempurna ketawa dia. Betul mengandung lahir anak, sebab itu diberi nama Ishak. Ishak itu daripada tahap. Jadi nama-nama bagi Ishak tu dia nama daripada bunyi, daripada tahap. Ketawa. Jadi daripada Nabi Ishak alaihissalam lahir Nabi Allah Yaqub. Yaqub ni nama lain dia Israel. Nama lain dia Israel. Sebab itu daripada anak-anak Yaqub dipanggil Bani Israel. Okay? Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni lahir bangsa Arab. Arab ni dia tak nisbahkan kepada Nabi Ismail. Orang Arab ni pula dia suka berjalan. Berjalan duduk. Berjalan ni Araba. Dalam bahasa Arab dia Araba. Araba ni mana bergerak. Sebab itu dipanggil bangsa yang bergerak. Arab ni. Yang ni Bani Israel kan tak panggil nama Bani Ismail. Dia Arab, orang bergerak. Itu orang. Dan Quran Allah sebut orang Arab ni ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Biasa orang Arab pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman, pada musim panas dia akan pergi ke Syam. Ini maknanya untuk orang Arab. Jadi Bani Israel ni antara dua-dua ni, antara Bani Israel dengan orang Arab, Bani Israel paling banyak diutus para nabi. Orang Arab ada 4 nabi sahaja. 4 nabi sahaja orang Arab, iaitu Nabi Hud alaihissalam, makamnya berada di Hadramaut, Nabi Hud. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam, makamnya berada di Mesir, Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Shu'aib, makam berada di Jordan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makamnya berada di Madinah. Jadi bangsa Arab ada 4 nabi saja. Bani Israel beribu orang nabi daripada Bani Israel. Jadi maknanya itu Bani Israel. Jadi daripada Bani Israel ini banyak para nabi, para anbiya alaihi wassalam. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel. Jadi maknanya banyaklah perkhabaran iman dapat dekat dia. Sebab itu surah Al-Baqarah ayat 122. Salin dulu surah ayat yang kita tuju. Surah Al-Baqarah ayat 122 Allah sebut Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat yang kami nikmatkan kepada kamu dan kami lebihkan kamu di atas sekalian alam waktu itu. Sebab banyaknya para anbiya, para nabi diutuskan kepada Bani Israel. Oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel tidak maknanya menghargai para nabi. Yang tak sesuai dengan dia dibunuh nabi. Ini perangai dia. Sebab apa? Hari ini bunuh, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan dapat nabi baru. Minggu depan atau bulan depan kita dapat nabi baru. Dapat nabi baru, nabi ini tak best lah. Yang dulu kita bunuh lagi best tau. Kita bunuh lagi, ada bunuh lagi para nabi. Ini wayat turun dan anbiya. Dia suka-suka dia bunuh para nabi. Sebab itulah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 78. Surah Al-Ma'idah ayat 78 Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Ma'idah ayat 78. Salibkan ayat dengan surah dulu kita baru dudukkan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat kepada orang-orang yang kafir daripada Bani Israel di atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Maksudnya daripada Bani Israel ada yang kafir. Yang kafir inilah dipanggil Yahudi. Ataupun yang engkar ini dipanggil Yahudi. Yang dilaknat di atas lisan Daud dan lisan Isa. Ini maknanya Bani Israel banyak Nabi, banyak Rasul. Yang dilaknat, yang kafir itu dipanggil Yahudi. Dan dalam Al-Quran ada 7 kali Allah sebut perkataan Yahudi. Sedangkan Bani Israel ada 40 kali Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai Bani Israel.
Jadi mana Yahudi nak ditujuh kali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak cerita pada ni perkataan-perkataan apa yang Allah guna, ayat apa maksud yang Allah guna mengenai orang Bani Israel yang disebut sebagai Yahudi. Dia dilaknat bagi yang kafir. Sebab dia memang engkar, dia suku dia, dia sangat orang yang maksudnya sampai terlaknat lah akan dekat engkaran. Itu kita kalau nak mengata boleh mengata orang Yahudi, Yahud, Y ni disebut di sebahagian lahjah orang Eropah dengan J. Yahud jadi Jahud, itu lahir kembali jadi Jewish. Jewish itu Yahud lah. Jadi Yahud. Okey. Jadi ayat yang pertama, orang Yahudi ini oleh kerana dia ni kufur, dia suka-suka mengata Tuhan, mengata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat dalam surah Al-Maidah ayat 64. Surah Al-Maidah ayat 64, wa qalatul yahud, Allah kata Bani Israel, wa qalatul yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata Allah itu kedekut dan bakhil. Dia suka dia kata Tuhan. Dia suka dengan Tuhan. Dia kata wa qalatul yahud yadullahi maghlulah. Jadi maknanya suka-suka dia mengata Tuhan. Pada sekalian, orang dulu ni dia kalau nak memuja satu benda, dia akan memanggil benda tu. Contoh, katakanlah dia memuja Tuhan dia, Lata Uzza, dia akan duduk ramai-ramai, dia akan panggil Lata Uzza. Ini contoh orang buat, contoh. Jadi orang dulu punya kepercayaan, kalau nama Tuhan ini disebut, Tuhan tu akan jadi lemah dan terpaksa ikut apa yang mereka nak. Betul, kalau ada nama Tuhan disebut, dia akan panggil. Contoh, orang dibuat. Orang dibuat. Mana dia panggil. Betul, orang dulu dia punya macam tempat ibadah dia macam Syaqurah ataupun Zigurat. Zigurat ni rumah ibadah orang lama. Ni cerita lepas zaman Ubaid period, zaman Mesopotamia. Bayangkan kita anggap dia orang macam lekeh, duduk kat hutan, duduk kat mana. Dia orang dah ada zigurat tau. Zigurat tu bangunan yang dibuat berbatu. Mana dia orang akan panggil Tuhan tu. Sebab itu orang Nasrani dan orang Yahudi, dia tak pernah tahu siapa nama Tuhan. Dia punya ketua-ketua je, ramai je tahu siapa nama Tuhan. Walaupun orang Yahudi panggil nama Tuhan Yahweh. Yahweh itu gelaran kepada nama Tuhan dia. Nama Tuhan sebenarnya dia pun tak tahu. Kalau tanya orang Kristian, orang Nasrani, siapa nama Tuhan? The God. Yes, the God. But what is name? The God. Okay, God apa dia? Dia tak tahu nama Tuhan dia. Sebab bagi dia, kalau sebut nama Tuhan, Tuhan tu akan jadi lemah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran surah Ikhlas, kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Kita orang Islam yang tahu siapa nama Tuhan kita. Allah. Kul huwallahu ahad, dia Allah yang Esa. Allahus Samad, Allah tempat minta, tak lemah. Minta. Mana segala hajat. Ini kalau kita sebut, tak usah. Kata uzat pasti datang, jin kalau datang, mana jadi lemah. Tapi Allah tu, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, tak ada anak, dia tak boleh panggil. Anda yang bernama sekian dan sekian. Sebenarnya benda ni sama juga. Kalau orang nak memuja kita ataupun nak melemahkan kita, dia akan panggil nama kita dan panggil nama mak kita. Dia katakan dia panggil. Contoh katakanlah Fatimah binti siapa, contoh kan. Dia panggil puja, jadi pemujaan. Betul, nama mak ni kita kena rahsiakan. Bukan saja sebagai orang memuja, password bank pun dia pakai nama mak juga. Betul, password bank nama bapak orang senapak, nama mak dia susah dapat. Memang untuk memuja. Kalau orang tahu nama kita, orang boleh panggil, mungkin lemah. Tapi Allah tidak lemah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak sama macam sesuatu tu. Okey. Saya nak cerita benda ni balik kepada Nabi Ibrahim tau, dan terluaslah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berada di Ur. Ur ni maknanya satu tempat yang orang memang puja patung dan sebagainya.
Jadi maknanya dia maknanya dia kahwin dapat Bani Israel dan juga maknanya dari Bani Israel dan juga orang Arab itu. Itu dua bangsa ni dia lebih kuat sama perangai dia. Kalau baik betul, kalau jahat jahat. Jadi orang Yahudi ataupun orang Bani Israel tidak beriman, dia suka-suka mengatakan Tuhan. Jadi surah Al-Ma'idah ayat 64, qalatul yahud yadullahi maghlulah. Orang dia kata tangan Allah tertutup, Allah ni bakhil, dia kata. Ada dia kan? Auzubillah. Kita tidak, kita orang beriman, Allah tu tidak pernah ada sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah sifat kekurangan. Jadi ini ayat pertama. Yahudi itu dia mengatakan, kenapa disebut Yahudi? So Yahudi itu dia mengatakan Tuhan sendiri. Okey. Ayat yang kedua yang Quran guna mengenai Yahudi, iaitu surah At-Taubah ayat 30. Surah At-Taubah ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengenai Yahudi? Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasrani kata Al-Masih Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Dia kata anak Allah. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi dua ni Uzair anak Allah, Al-Masih Isa anak Allah. Kata orang Yahudi, kata orang Nasrani. Islam kita jelas, Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Uzair ni siapa? Uzair ni salah satu nabi di antara Nabi Ibrahim, salah satu di antara Nabi Bani Israel daripada zaman antara Nabi Daud dan Nabi Zakaria. Okey, Nabi Daud bila tarikh dia? Lebih kurang 1000 tahun sebelum Masehi, Nabi Daud. Nabi Zakaria ni lebih kurang satu Masehi lah, sebab dia 3 orang saya cari Nabi serentak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Satu Masehi lah. Jadi maknanya antara Nabi Daud dan Nabi Isa. Ada satu orang Nabi bernama Nabi Uzair. Nabi Uzair, orang Nabi bernama Nabi Uzair. Jadi kalau setengah ahli sirah kata dia lebih kurang dalam 700 ataupun 700 tahun sebelum Masehi lah. Dalam 700 tahun sebelum Masehi. 700 tahun sebelum Masehi. Ada satu orang Nabi daripada Bani Israel namanya Uzair. Diceritakan kisah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Jadi orang yang ditidurkan oleh Allah yang lamanya ada 2. Satu Ashabul Kahfi, tengah isu kan, Ashabul Kahfi zaman. Satu lagi Uzair. Kita tunggulah ada tak timbul isu Uzair orang. Saya tak nak bahas benda itu di sini, di kelas yang lain. Okey. Ini maknanya Ashabul Kahfi satu lagi Uzair. Uzair ditidurkan 100 tahun. Nama Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun. Okey. Menarik kalau nak cerita. Okey. Ashabul Kahfi orang lahir lebih kurang 200 tahun sebelum Masehi. 200 tahun sebelum Masehi. Orang Nasrani selepas Nabi Isa. Tak ada kena-mengena pun dia orang Nasrani atau tidak. 200 tahun sebelum Masehi lahir ditidurkan. Lahir Nabi Isa ceritakan, dulu ada orang tertidur dah 200 tahun. 100 tahun lagi lebih kurang dia akan bangun lagi. Jadi orang tertunggu-tunggu. Sebab itu orang dah start beriman dengan ajaran Nabi Isa, tertunggu-tunggu. Bangun subuh, Ashabul Kahfi. Jadi tuan-tuan sekalian, mukjizat surah Kahfi antaranya adalah mengenai Ashabul Kahfi. Yang pertama cerita itu. Yang keduanya, sistem kiraan tahun dalam dunia ada 2. Satu kiraan matahari, satu kiraan bulan. Kiraan matahari ada 365 hari suku. Kiraan bulan 354 hari. Ataupun 55 hari. Jadi maknanya beza 10 atau 11 hari dalam masa setahun. Antara kiraan bulan dengan kiraan matahari. Okey. Jadi kiraan manakah tahun Ashabul Kahfi itu? Secara kiraan matahari atau kiraan bulan? Allah raihkan kedua-dua cara. Sebab itu dalam Quran Ashabul Kahfi itu tidur berapa tahun? Allah kata 309 tahun. Allah kata 309. 309 tahun.
Kalau kiraan matahari 300 tahun. Kalau kiraan bulan 309 tahun. Itu mukjizat ya. Jadi, betul lah ya Allah. Kalau orang Yahudi kira secara kiraan bulan sebab orang Yahudi dia kira secara bulan 309 tahun. Orang-orang barat kira secara matahari 300 tahun. Jadi itu adalah mukjizatnya. Jadi maknanya Nabi Isa kemudian beritahu lahir bangkit sembuh. Ada orang, ini yang Nabi Isa cerita ni. Terus kita sabarkan. Jadi orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Jadi kemudian orang Nasrani kata, orang Kristen kata Al-Masih Isa itu anak Allah. Atau ayat kedua, Allah guna perkataan Yahudi di dalam Al-Quran. Ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah ayat 18. Okay, surah Al-Maidah ayat 18 ni, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang Yahudi kata apa? Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Berkata orang-orang Yahudi dan juga Nasara, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Bukan saja Uzair anak Allah, bukan saja Isa anak Allah, kami semua ni anak Allah. Ulama lagi banyak sekarang anak Allah sebenarnya. Kalau anak Allah kata orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau Allah sebut kalau Yahud, kata Yahudi yang ketiga diberikan Al-Quran. Sebab dia kata dia juga ada anak Tuhan. Kita orang Islam jelas. Allah dan Nabi dan Nabi Muhammad. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113. Allah ceritakan macam orang Yahudi, kata Yahudi digunakan. Waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai'. Waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sesat. Berkata orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu sesat. Dan mereka semua itu adalah ahli-ahli kitab, pembaca kitab. Orang Yahudi kata orang Nasrani sesat, orang Nasrani kata orang Yahudi sesat. Tapi dua-duanya sesat. Jadi ada satu golongan yang bercakap benar, tapi masuk neraka. Kalau itu Al-Quran, dua-dua iaitu siapa dia? Yahudi dan Nasara. Dia dua-dua cakap betul. Yahudi tak betul. Yang kita kata Nasara tak betul. Bercakap betul tu, tapi dua-dua salah. So dua-dua berpegang pada benda yang salah. Surah Al-Baqarah, itu ayat yang keempat. Okey, ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni surah Al-Baqarah ayat 120. Perkataan Yahudi sekali lagi digunakan. Surah Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala sebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kamu mengikut agama mereka. Allah sebut Yahudi tak akan suka, Nasrani tak akan suka sampai kita ikut agama mereka. Sebab apa? Sebab apabila satu orang itu dia agama tu berubah-ubah, akhirnya pegangan tu dia akan bercampur dengan hawa nafsu. Kita umat Islam dia jelas. Walaupun benda kita tak suka, tapi Allah perintahkan kita kena ikut. Sebab itu kadang-kadang apabila secara popularnya ajaran maknanya suka kepada sesama jenis ni, ada setengah-setengah gereja yang mengiktiraf benda itu. Tapi Islam kata tak. Kita tidak dibenarkan. Jadi maknanya apabila bercampur dengan hawa nafsu, maknanya dia akan memilih apa yang dia suka. Dia nak kita jadi macam itu. Tapi orang Islam tak. Orang Islam sesuatu agama yang memang dia ada pendirian. Suka ke tak suka ke, kalau betul-betul pegang dia ada pendirian dia. Tapi orang Islam dia tak mudah kena tipu. Kalau dia berpegang dengan Al-Quran, hadis, tafsiran para ulama yang muktabar, dan benda ini pun disebut oleh Nabi SAW. Saya contoh sekalian ya. Saya baca cerita dekat kelas ni. Dulu zaman Abbasiyah ni, kerajaan Abbasiyah ni bermula tahun 750 Masihi.
750 Masih, Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni dia apa begitu maju sangat sampai ilmu sains memang terkenal di dunia lah. Sains moden berasal daripada tamadun Abbasiyah kebanyakan dia. Okey. Jadi maknanya ada satu khutbah ataupun khatbah. Khutbah ni maknanya orang yang cantik tulisan dia. Ini memang Allah bagi bakat cantik tulisan dia. Dia zaman Abbasiyah ni, dia buat kitab Taurat. Kitab Taurat dan Zabur pun cantik-cantik hias cantik dengan emas, dakwah emas. Betul tak? Dakwah emas ni berasal daripada teknologi Parsi. Dulu orang nak buat warna emas ni, warnanya kuning dia. Tapi emas yang betul-betul emas, teknologi orang Parsi. Orang Parsi boleh buat betul tulisan warna emas tu. Ada dua benda daripada Parsi, satu warna emas, satu lagi warna turquoise. Warna turquoise tu dia berasal memang daripada Parsi sebab dia ada batu feruza, warna turquoise. Turquoise adalah biru, turquoise adalah hijau. Itu memang asal warna Parsi. Macam kita bangsa Melayu, Nusantara kita warna kita yang tak ada payah tu. Siapa tahu? Bagi sebotol yang dikira. Okey. Warna manggis. Warna manggis asal kita. Apa nama? Merun-merun gitu ya. Merun-merun. Warna UTM. Warna UTM. Apa warna UTM ni? Apa UTM tu? Ada macam asal kita berwarna lah. Okey. Jadi orang Parsi itu dia daripada golden Persian punya warna. Jadi dia buat ayat mana sangat cantik. Tapi dia kata, okey, aku nak ubah sikit. Aku ubah. Dia ubah. Dia tunjukkan kepada orang ni suka takjub. Cantiknya, mahal. Okay, aku nak jumpa Rabbai. Rabbai ni istilah imam bagi orang Yahudi. Tunjuk ke Rabbai. Rabbai tu cantiknya, berapa kau nak jual? Dia letak harga tinggi. Dan Rabbai beli. Kemudian dia kata, okay, aku nak buat kitab Injil pula. Dia buat Injil dengan golden Persian punya warna, cantik. Dia kata, aku nak ubah sikit. Dia tunjukkan mana-mana orang Nasrani suka kata, cantik. Dia pergi bawa kepada ketua agama Nasrani sangat takjub. Masya Allah, macam sangat cantik kan. Apa? Dia letak harga yang tinggi, maka dia dapat jual Injil. Dia beralih kepada Al-Quran. Dia buat Al-Quran, tulis Al-Quran yang sangat cantik, hias dengan golden Persian. Ya. Dia tunjuk kepada orang. Ketika itu dia tunjuk pada kawan dia penjual ikan. Okay? Dekat Baghdad ni, dia kenal juga dengan ikan sebab dia sungai Dajlah dengan sungai Furat tu. Penjual ikan baca, ini ubah Quran ni. Itu belum imam ke, mufti ke, penjual ikan. Kau jangan tunjuk kat mufti, kau boleh bunuh dia. Ini jatuh pembunuh, berubah Al-Quran ni. Tak jadi ni. Dan hanya penjual ikan. Allah SWT sebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurut kami yang memelihara dia. Tuan-tuan, nak tengok mushaf Utsmaniyah ada dekat Tashkent, Uzbekistan. Macam mana boleh sampai ke Tashkent pula? Dan waktu Sayyidina Utsman kena bunuh dekat Madinah, maka para sahabat semua bertemu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu tak Kufah. Bawa Quran Sayyidina Utsman dan lantik Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi ketika Sayyidina Ali meninggal di Kufah, Quran itu tetap berada di Kufah. Ketika satu orang panglima Islam, satu panglima nama dia Timurland, kalau pernah dengar, ataupun Amir Timur. Dia tawan Basrah, tawan kota-kota Islam, dia bawa Al-Quran itu pergi ke Samarkand. Duduk kat Samarkand. Sampai Samarkand, sampailah Uzbekistan ditawan oleh orang Rusia, Red Army, dibawa ke Moskow. Pada waktu merdeka 1991, orang Islam minta balik, dipulangkan balik dekat Tashkent. Tuan-tuan, Quran yang berada di Tashkent zaman Sayyidina Utsman dan Quran yang kita baca sekarang sebiji tak berubah walau satu perkataan. Jadi maknanya mereka tu dah memang berubah. Jadi kenapa dia walau tarudah angkal Yahudi dan Nasara? Sebab dia merubah agama tu, suka dengan dia. Dia nak kita juga macam tu. Tapi kita usah tak macam tu. Kita ada panduan hidup. Dan hidup kita jelas. Kita semua ni dia memang jelas kita hidup. Kita inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita nak pulang kepada Allah. Kita punya perjalanan hidup jelas Saudara-saudara.
Kalau hari ini kita berharta, berharta kita akan bawa ke akhirat. Kalau kita berpangkat, pangkat kita akan bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat ni maknanya melahirkan amalan untuk akhirat. Kalau tuan-tuan apa pun ada dekat tangan dan sekalian, semua itu adalah bawa ke akhirat. Macam mana boleh dijadikan amalan? Satu orang Yahudi dia tak reda, orang Nasrani tak reda. Sehingga kita mengikut millatahum. Okay. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6 daripada surah Al-Ma'idah ayat 51. Jadi oleh kerana orang Yahudi ini tidak reda dan orang Nasrani tidak reda, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'dhi. Okay? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, sebahagian daripada teman rapat kamu. Maksudnya sebagai teman rapat, pemimpin ke apa ke, jangan. Ini antara Yahudi yang berguna Al-Quran. Dan yang ketujuh, surah Al-Ma'idah ayat 82. Surah Al-Ma'idah ayat 82 ni Allah cerita dekat kita, sekalipun orang Yahudi dan Nasrani dia tak reda antara nama kita sehingga kita mengikut agama mereka, tapi antara Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi lagi sangat-sangat membenci Islam, sangat-sangat membenci orang beriman. Ini surah Al-Ma'idah ayat 80 dibanding orang Nasrani. Allah sebut maknanya asyaddun nasu adawatan lil ladina amanu latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman itu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrikin. Orang musyrikin penyembah berhala. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang ada rasa sayang kepada orang-orang beriman itu adalah orang Nasara. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Ini kerana sebahagian mereka itu lembut hatinya dan juga ruhban. Ruhban ni rahib. Maknanya rahib-rahib dan mereka tidak takabur. Ya Allah sebut kalau antara Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi lagi akan asyaddu adawatan dan orang-orang yang musyrikin. Ini benda yang kita sebut sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, dan ayat ini tidak pernah berubah sejak 1400 tahun dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ayat ini bukan ulama modified ke reka ke supaya kita suka tak berubah. Itu ingatan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita silakan. Jadi ini Bani Israel sebuah bangsa daripada yang engkar disebut sebagai Yahudi. Dan daripada Yahudi ini pula ada satu fahaman yang lebih ekstrim dipanggil Zionis. Ujung kurun ke-18 diasaskan antara oleh Theodor Herzl. Maknanya satu doktrin Zionis. Itu Benjamin Netanyahu baru ni dia menyebut kamu tak perlu jadi orang Yahudi pun nak berfahaman Zionis. Zionis adalah fahaman yang memang memusuhi sangat pada orang yang Islam atau orang beriman. Dia dulu sembunyi-sembunyi, sekarang dia isytihar terang-terang kan? Dia isytihar, Benjamin Netanyahu isytihar, dia sedang menunggu al-masayah dia. Masayah itu al-masih dia. Al-masih ada dua je. Al-masih Isa dan al-masih Dajjal. Dia tunggu masayah dia. Dan dia tak iktiraf Nabi Isa sebagai Nabi. Dia tak tunggu Nabi Isa. Sebab bagi dia, Nabi Isa ni adalah, tak senang faham bahasa dia, ustaz kampung. Nabi Isa ni, dia lahir dekat Baitul Laham. Dia bukan lahir kat Jerusalem, dia lahir kat Baitul Laham. Kemudian, dia nak kena bunuh dengan Raja Jerusalem waktu itu. Mak dia, Siti Maryam, bawa pergi ke Mesir. Kemudian bawa dia balik kampung ke Nazareth. Nazareth itu bukan 200 km daripada Jerusalem. Membesar, dibagi Yahudi Dia belajar jadi ustaz, tak senang faham. Dia jadi ustaz, datang Jerusalem, malah ustaz ke Jerusalem. Kalau macam datang Kuala Lumpur, malah ustaz Kuala Lumpur. Itu dah senang.
Dia Ustaz Kuala Lumpur pun kata, kau tu hal ni benar. Jadi Ustaz Kuala Lumpur pun fitnah dia ada nak kena sampai akhirnya dia nak disalib. Jadi bagi dia adalah dia Ustaz kampung. Orang Yahudi tidak kisah sebagai Nabi daripada Bani Israel. Dia tak ikrar. Kemudian dia kata pula Nabi Isa ni ada skandal. Nabi Isa ni membesar pada sebulan dekat Nazaret. Dekat kampung tepi dia ada satu kampung bernama Kampung Majdal. Kampung Majdal. Jadi kat Kampung Majdal ni ada satu orang budak perempuan yang sebaya daripada umur dia, membesar. Jadi orang budak perempuan ni atau orang perempuan ni nama dia Maryam juga. Nama dia Maryam. Dia banyak bantu Nabi Isa untuk dakwah bagi perempuan. Jadi nama dia Maryam dari Kampung Majdal. Maryam Majdaliyah. Bagi versi bahasa Inggris Mary Magdalene. Mary Magdalene itu Maryam Majdaliyah. Maryam daripada Kampung Majdal. Jadi kata, dah lah Ustaz kampung datang Kuala Lumpur ada skandal pula. Kata dia kan. Jadi orang Yahudi hanya 2% saja dan Israel yang menganut agama Nasrani. 2% saja. Yang lain memang tak iktiraf pun. Mana dia mengata itu. Namanya orang Nasrani. Dia lagi tak suka dengan orang Nasrani. Bagi dia macam Ustaz kampung yang ada skandal begitu kan. Bagi dia. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi mana orang Yahudi, Bani Israel, Yahudi, mana di Zionis pula, nama dia lah. Jadi kita kalau tak marah, maksudnya Yahudi itu. Dan kita fahamlah begitu dan juga paling kurang kita faham kan. Jadi Bani Israel adalah banyak orang beriman dan juga para nabi. Dan banyak orang mengaku-ngaku di Bani Israel, tapi sebenarnya tak keturunan mana-mana. Yang betul-betul dari Bani Israel, para nabi ini semua batunya dah sikit sangat, dan memang tak tahu mana dah. Dia adalah orang yang mengingkar kepada ajaran Nabi-Nabi. Okey. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Bab yang kedua, bab pertama Bani Israel, Yahudi dan juga Zionis. Bab yang kedua saya nak cerita kalau kita dah hujung ni masuk dalam moden lah. Takrifan moden ni lebih kurang 100 tahun dululah. 100 tahun dulu. Apa yang jadi 100 tahun dulu. Okey. Mula-mula saya nak cerita dulu mengenai kenapa orang Nasrani ni sangat memusuhi Islam. Apa Allah sebut, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kamu ikut ajaran mereka. Orang Nasrani ini, teman-teman, dia berasal daripada dinisbahkan ajaran Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, maknanya waktu zaman Nabi Isa, jadi Ustaz Kuala Lumpur tak sabar Ustaz Kuala Lumpur Ustaz Jerusalem ni tak puas hati dengan Nabi Isa. Dia fitnah Nabi Isa, Bani Israel ni fitnah Nabi Isa untuk Nabi Isa ni kena bunuh. Tapi yang menjalankan pembunuh bukan orang Yahudi, sebab orang Yahudi tak berkuasa. Waktu tu Jerusalem bawah pemerintah Rom. Jadi dia hasut supaya gabungan Rom ni jatuhkan hukuman pada Nabi Isa. Pendekkan cerita, ditangkap Nabi Isa, nak ditangkap, kemudian nak disalib dia. Tapi Allah serupakan orang macam Nabi Isa. Ini Quran sebut kan? Ama qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Okay. Versi Kristian, Nabi Isa kena salib, lepas beberapa ketika dia angkat ke langit. Dan Kristian juga meyakini bahawa Nabi Isa akan turun hari zaman. Sebab itu nama Dajjal ni kalau ikut versi Kristian adalah Antichrist. Antichrist ni adalah Dajjal bagi bahasa orang Nasrani lah. Kita hadis sebut Dajjal terus jelas. Dia sebab tak sebut nama dia panggil Antichrist, lawan kepada Nabi Isa. Jadi maknanya dia pun meyakini bahawa akan namanya turun ke zaman besok. Bagi kita orang Islam tak dibunuh, tak disalib, tapi diserupakan. Walakin syubbihalu. Okey. Jadi ketika Nabi Isa maknanya dia ada ke langit, dia ada 12 orang anak murid, satu dah kena salib, tinggal lagi 11. 11 ni pun nak dibunuhnya tuan-tuan. Jadi 11 orang ni bertebaran lah. Maknanya bertebaran mengembangkan ajaran Nabi Isa, ajaran tauhid Nabi Isa ini satu.
Jadi salah satu dia satu orang bernama Barnaba. Barnaba ni orang jumpa Bible dia, orang jumpa dia punya salin kitab. Dan Barnaba ni yang orang jumpa satu-satunya yang menyebut bahawa Nabi Isa tu hanya Nabi bukan Tuhan. Dan sidang Injil mengatakan Gospel of Barnaba tu gospel yang sesat. Makam Barnaba ada di Famagusta, Cyprus. Famagusta, Cyprus. Ulama-ulama Islam kalau pergi sana hadiahkan Fatihah kepada Barnaba. Sebab dia adalah anak murid Nabi Isa AS. Kat Cyprus ni dia ada dua makam besar. Satu Barnaba, satu lagi ibu makcik susuan Nabi, iaitu Ummu Harim. Kat sana. Famagusta. Jadi tuan-tuan, jadi anak-anak murid Nabi Isa, pendek cerita, semua dibunuh. Jadi bertebaranlah ajaran Nabi Isa ni ke mana-mana dan di Rom cuba perangi sampailah akhirnya lebih kurang 300 Masihi. 300 Masihi ini iaitu Maharaja Rom memeluk agama Kristian, memeluk agama Nabi Isa. Namanya Konstantin. Konstantin ni dia peluk agama Nasrani. Konstantin. Itu bermulanya maknanya orang Rom berpegang kepada ajaran Nasrani. Pendekkan cerita tuan-tuan, kerajaan Rom tu dihabiskan oleh kerajaan Islam. Ketika last tombangnya ketika Muhammad Al-Fatih dapat mengalahkan Konstantinopel pada 1453 Masihi. 1453 Masihi Muhammad Al-Fatih berjaya mengalahkan Konstantinopel. Jadi orang Rom habis. Kerajaan Rom habis. Jadi jadi orang Nasrani ni, jadi ketika Islam datang, pengaruh ajaran Nasrani ni dia makin, orang Nasrani ni selalu berpulang dengan orang Islam dan selalu dia orang kalah. Kemuncaknya ketika tukaran salib. Tukaran salib tu adalah kemuncak dia. Jadi orang Nasrani ni, kerajaan Nasrani dia dipimpin oleh dua negara. Satu kerajaan Perancis, satu lagi kerajaan British. Perancis dan juga British. Dua negara ni yang pimpin Nasrani. Dua-dua ni kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kerajaan Perancis kalah 1187 Masihi. Kerajaan tentera salib kalah 1187 Masihi. Jadi Perancis kalah, baru datang Raja England. Kalau tuan-tuan mesti dengar nama dia, Richard de Lionheart. Richard de Lionheart tu datang selepas tombangnya ataupun dapat diambilnya Baitul Maqdis. Jadi dia datang jadi hero lah. Digelar sebagai Richard de Lionheart. Maka ketika dia sampai dekat Jerusalem, memang berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi ni, takdir tu sakit dia. Ketika sakit, ada sirah kata Salahuddin yang hantar doktor. Ada kata Salahuddin sendiri yang menyamar menjadi doktor. Jadi sampai diubat Richard de Lionheart sampai dah baik. Ketika last visit doktor ni, last lawatan dia, dia kata doktor, terima kasih. Ubat saya jadi sihat. So apa yang kau nak? Salahuddin kata, hulurkan tangan kananmu. Oh, kau nak tangan aku boleh potong pun. Kau jadikan aku sembuh ni. Tapi jangan ambil dua-dua. Satu lagi aku nak guna untuk lawan Salahuddin. Hulurkan tangan kananmu. Maka dia hulurkan kanan. Maka Salahuddin buka huruf kepala tu. Hulurkan tangan. Sambut tangan Richard. Bawa dia bangun. Dia kata, aku Salahuddin. Aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Sekarang kau telah sembuh. Mari kita kembali ke medan perang. So itu Richard de Lionheart moral jatuh. Dia kata, tak boleh lah, kita tak boleh lawan lah. Ini macam kalau dia nak bunuh, lambut dah dibunuh dah. So itu Richard de Lionheart akhirnya balik England. Lepas perang salib, mereka menubuhkan beberapa institusi termasuk University Oxford. Dekat University Oxford ditubuhkan satu grup dipanggil Orientalis. Orientalis ni adalah orang-orang yang nak mempelajari bangsa-bangsa timur. Bangsa-bangsa timur, macam mana cara nak memahami bangsa timur? Bangsa timur ni banyak orang Islam. Mana banyak bangsa timur orang Islam lah. Jadi dipanggil grup Orientalis. Orientalis study semua bangsa-bangsa timur. Saya mula-mula dengar
perkataan orientalis ni dibentuk guru saya. Saya bermula perjalanan pelajaran saya dengan pondok Pondok Silat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya ni budak yang namanya batch pertama UPSR. So boleh agak umur saya berapa? Siapa batch pertama UPSR ni? Saya batch pertama UPSR. Jadi keputusan tu bagus sikit. Dapat panggilan beberapa asrama penuh. Tapi arwah ayah saya tak hantar saya asrama penuh, dia hantar asrama penuh sungguh. Penuh sungguh di pondok Pondok Silat. Tak tidur pun tak muat. Tak tidur. Lambat balik asrama penuh. Tak asyik tidur surau. Ini kita cerita pondok zaman dulu tau. Ini bukan sekarang. Sekarang hotel. Ini kita awal 80-an di pondok. Jadi dulu Tok Guru saya, dia mengajar, saya ingat semuta Seremban semuta dengan macam kita mata pun nampak kan, pesan keadaan mungkin mau kena ingat Kelantan, mau kena ingat kat luar sana ada satu grup nama dia orientalis, mau kena jaga Islam, ingat pun tu. Saya dengar orientalis saya berbudak je tadi. Orientalis apa? Jadi perkataan orientalis tak apa saya dengar waktu saya kecil ni. Tuan-tuan sudah, ketika saya besar, dalam luar saya hantar saya pergi Pakistan. Dan dulu sekolah tahfiz tak banyak kat Malaysia, sekarang tak pergi dah. Dan dia hantar pergi Pakistan. Saya umur 15 tahun pergi Pakistan. Dulu bayangkan telefon tak ada, WhatsApp tak ada, apa pun tak ada. Saya demam hantar surat ke ayah saya. Abah doakan ya, kami demam ni ya. Hantar surat 2 minggu sampai ayah saya balas surat 2 minggu balik, sebulan. Mat, ada surat ni. Kan? Buka-buka. Abah doakan maknanya supaya cepat sembuh. Saya dah main bola. Pakistan. Orang tahun zaman tu. Pada balik Pakistan, arwah saya kata, Abah dah lengkapkan kau asas. Bermulalah perjalanan akademik kau. Itu yang hantar saya Mahat Muhammadi. Dan di SPM, masuk universiti dan bermulalah perjalanan akademik saya. Ketika saya first degree saya UM, syarah undang-undang first degree saya, dan tahun 2000 tu Azhar banyak bagi twinning program, jadi saya masuk Azhar tahun akhir. Best saya Azhar, saya duduk Johor, betul budak Azhar ni, duduk Johor. Best saya waktu tu Ustaz Hafiz Mansur, satu sebenarnya Hakim Mansur, Ustaz apa nama, banyak juga lah Ustaz yang di radio itu satu best saya lah pada Azhar ni. Jadi waktu saya masuk UM, saya selalu bertanya-tanya, tak dengar tu bahasa orientalis ni. Mana tu guru ni? Aku tu gurunya. Tak dengar tu orientalis ni. Habis UM dari master profesional, kemudian saya mengajar di Moscow, dijemput mengajar di Moscow State University tahun 2009. Saya pergi di sana, saya bergaul dengan guru orientalis. Masya Allah, saya kata betul guru disebut. Saya bergaul dengan guru orientalis Malaysia, Melayu Tanah Melayu, dengan juga Iran, sebagai sebelah-sebelah. Tak pernah datang Malaysia, cakap bahasa Melayu lancar. Fasih. Belajar jauh, belajar baca Quran. Ada datang Malaysia, kawan saya ajak berjalan pergi ke Ibu Negara, dia pernah agak-agak membaca, inilah Rusia ni yang bacakan. Bersekutu bertambah mutu. Jadi orientalis ni real wujud. Saya pernah jumpa real wujud. Dia bukan satu sangka-sangka tak. Memang betul-betul dan dia melahirkan satu generasi. Jadi ketika British kalah pada perang salib, dia wujudkan satu grup orientalis. Sebab dia faham bahawa orang Islam tak boleh dikalahkan dengan senjata. Sebab orang Islam ni dia ada modul. Dalam Islam ada modul mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Kita orang Islam ada modul, kita mencintai akhirat lebih daripada kita mencintai dunia. Sebab akhirat sebahagian besar dari hidup kita. Hidup kita di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Dekat akhirat mungkin beratus sampai beribu tahun. Itu belum lagi akhirat sampai tak ada penghujung. Kita ada modul itu. Betul tak boleh. Jadi dia study. Itu agak melemahkan. Saya jumpa buku-buku tulisan bangsa Melayu kurun ke-16, 17, 18 dekat St. Petersburg di Rusia. Sebab saya bersyarah kat sana, saya boleh masuk maknanya perpustakaan-perpustakaan yang hanya bersyarah saya boleh masuk. Termasuk 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu
sebelum kedatangan Islam. Kan? Contoh sembilan, orientalis dia curi buku-buku kita, dia tulis untuk kita percaya. Orang Melayu ni lah, apalah lekeh lah, lemah lah, itulah, inilah tak boleh berniaga lah, apalah. Dia nak supaya kita percaya. Dia kata kita dapat Islam, turun ke 12. Dapat Islam second hand pula. Dapat India, dari China lah. Tentang kalau kita dapat India, Islam daripada India, kenapa kita tidak bermazhab Hanafi? Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Yang Syafi'i ni siapa? Orang Arab daripada Hadramaut yang bawa Islam ke Melayu. Dia nak cakap orang Melayu ni dapat Islam second hand, bukan direct daripada Arab. Dia nak kita percaya benda-benda tu. Jadi dia nak tipu syarat. Itu kan ada patah orang tua kita, jika mahu rosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya. Jika mahu rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Jika mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Ini yang orang buat. Ini seperti itu percaya. Itu alhamdulillah sekarang ni teknologi dah banyak orang dah start kaji pasal bangsa Melayu dan sebagainya. Sangat bagus sebenarnya. Okey, jadi tuan-tuan, dia kalah kurang ke-11, British dengan Perancis, dia memang sangat memusuhi, maknanya negara-negara umat Islam ni lah. Sebenarnya tuan-tuan pendekkan cerita, mereka datang bahagian-bahagian ke timur. Kenapa mereka datang bahagian-bahagian timur ni tuan-tuan? Sebab dalam hadis tadi sebut, di akhir zaman yang menyemarakkan kebangkitan Islam, anak-anak timur. Daripada Rayatul Aswad, panji-panji hitam daripada timur. Jadi dia cuma kafirkan bangsa-bangsa timur. Tuan-tuan, anak kita dengan video belajar. Kenapa Portugis datang ke Melaka? 3G. Itu bukan rahsia. Gold, glory dan gospel. Mereka cuba kafirkan anak-anak Melayu itu. Tapi tak berjaya. Tapi setiap turun ke 15 saja tau. Tapi tak berjaya. Sebab anak-anak timur ni, anak-anak yang disebut akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Okay? Dan mereka tahu. Kemudian teruskan mereka jajah. Sebahagian negara Manila berasal daripada Amanillah. Sultan Sulaiman syahid kat sana. Sebenarnya banyaklah kawasan Nusantara kita ni Malaysia, tapi alhamdulillah bahagian kita ni dengan pejuang-pejuang kita, pemimpin kita dahulu, kemudian pahlawan-pahlawan kita, teruskan kita berjaya. Paling penting agama itu dapat dijaga. Jadi tuan-tuan, dekat negara Arab mereka bahagikan antara Perancis dan juga Perancis dan juga British. Jadi kata di kurun ke-19 pada perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot ni perjanjian pada 1917. Dia bahagikan negara Arab pada dua. Satu Perancis punya, satu lagi British punya. Termasuk Baitul Maqdis. Masuk topik kita belajar ni. Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Sebelah kita ni 1824 perjanjian Anglo-British. Berbahagikan tanah Muslim bahagian kita Nusantara ni kepada dua. Sebahagian milik Belanda, sebahagian milik British. Itu yang tanah Melayu terbahagi. Dulu Nusantara ni ada dua tanah. Satu tanah Jawa, satu lagi tanah Melayu. Dipanggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago. Okay. Dia Malay Archipelago lagi besar. Sumatera semua tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu sampai ke Campak dan kepulauan-kepulauan Melayu. Okay. Jawa Archipelago ni, tanah Jawa ni daripada Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian kepulauan Jawa. Di mana tanah ni ada dua. Etnik banyaklah. Tapi umumnya Melayu dan juga Jawa. Sebab itu dia suka-suka bagikan sebagai Anglo-British, sebagian tanah Jawa, maknanya itu yang tanah laut terbelah. Sumatera dapat ke Belanda, akhirnya jadi Syah. Dalam kita pun bagi selatan Thailand dibagi kepada Siam. Suka-suka dia. Perjanjian British Siam. 1906-1909. Suka dia. Sebab tu orang selatan Thailand terus berjuang. Tiba-tiba negara ni jadi milik Siam. Kita berlawan, tak tahu berlawan dengan Siam sudah beratus tahun tau. Tiba-tiba British akhirnya bawang. Sebab tu orang berjuang. Sampai sekarang pun masih lagi berjuang. Tapi akhir-akhir ni 2-3 tahun ni pada hari raya kita tengok perhimpunan Melayu Patani, Masya Allah.
dengan panjang dengan baju Melayu datang ke laut ke sungai, kebangkitan anak tanah-tanah Melayu ini, dan juga pada Nusantara ni lah. Memang disebut akhir zaman yang menyemarakan adalah bangsa Timur. Jadi kalau cuba kafir kan, ini Yahudi pun tahu, jadi maksudnya Nasrani pun memang tahu. Tapi mereka cuba kafir. Okey. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 1916 orang British cuba menghasut orang-orang Arab supaya mengkhianati Khalifah Utsmaniyah. Jadi 1916 itu berlaku revolusi Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein satu orang maknanya pemimpin Arab, Syarif Hussein. Jadi British kata, untuk orang berontak. Lepas itu tuan-tuan, tumbangnya Khalifah 1924 bukan semata-mata Kamal Atatürk. Kamal Atatürk sebahagian daripada usaha itu. Kita kena tengok juga revolusi Arab 1916. Arab ni dia khianat namanya Khalifah Turki. Semua ikut dengan British. Dengan janji Syarif Hussein akan dilantik menjadi khalifah selepas tumbangnya Khalifah Utsmaniyah. Jadi Syarif Hussein beria-ria dia. Ajak orang Arab, maknanya serang Utsmaniyah. Akhirnya Utsmaniyah tinggal keseorangan. Daripada internal dalaman, dia usahakan untuk satu jenderal, iaitu Kamal Atatürk, untuk hapuskan khalifah. Akhirnya 1924, Mac 1924, tahun depan genap 100 tahun, 2024, maka khalifah dipadam daripada sejarah muka bumi. Cukup 100 tahun. 1924, 2024, mana tahun depan. Jadi Syarif Hussein tumbangnya khalifah, dia pun di British. Okey, British dah, maknanya khalifah dah tumbang, bolehlah nanti aku jadi khalifah. Dia kata, okey, kita lantik jadi khalifah, jom kita buat maknanya pelantikan itu di Cyprus. Bawa seluruh ahli keluarga kau pergi Cyprus. Dia bawa seluruh keluarga dia pergi ke Cyprus, dipenjarakan di Cyprus. British tipu, British tipu. Maknanya orang Nasrani, ada dipelihara di Cyprus. Lepas tu Syarif Hussein di hujung-hujung hayat dia rasa menyesal sangat. Jadi dia kata, boleh tak aku nak lawat Baitul Maqdis, sebab revolusi Arab 1917 Baitul Maqdis berada di tangan orang Nasrani, di tangan British. 1917 itu juga perjanjian Balfour dibuat untuk menyerahkan Palestin kepada Yahudi. 1917. Jadi dia rasa menyesal sangat. Boleh tak tidak penjara Baitul Maqdis? Dia kata okey, boleh diterbangkan daripada Cyprus sampai ke Amman, meninggal kat sana. Tak sempat. Maknanya ziarah Baitul Maqdis. Tapi maknanya orang tanamkan juga lah jenazah dekat Jerusalem. Jadi jenazah itu kubur ada dekat sekitar Baitul Maqdis. Tapi dia yang memimpin revolusi Arab 1916. Jadi tuan-tuan, kenapa British, maknanya Baitul Maqdis jatuh ke tangan British dan Yahudi? Antaranya adalah revolusi Arab 1916. 1924 khalifah dihabiskan, dia nak jadi khalifah, dipenjarakan oleh British. Akhirnya maksudnya tertipulah orang Islam dan jatuh Baitul Maqdis ke tangan British, dan British bagi kepada orang Yahudi secara total pada 1948. Diiktiraf sebagai sebuah negara. Tiba-tiba negara ini jadi negara Yahudi sekarang. Jadi sebab itulah orang-orang di sana itu tetap berjuang untuk mengambil balik hak mereka, tanah Baitul Maqdis, terutama di tanah para wakaf. Tanah wakaf bukan milik orang Arab, milik seluruh kita sebagai orang Islam. Semua dah bersuara. Okey. Jadi pada pembukaan pada malam ini iaitu mengenai peristiwa akhir zaman. Sebab kita tahu akhir zaman ni dia punya tanda besar kiamat, rintitan dia adalah akan lahir satu orang bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi ni the last commando of Islam. Last commando of Islam. Jadi dia akan pimpin seluruh umat Islam
untuk menundukkan negara-negara kafir. Dan dia punya, kemudian seterusnya dalam 27 tahun baru turun Dajjal. Dajjal turun, Dajjal ni turun dia tak lama tau, dia dalam 40 hari. Tapi satu hari macam setahun rasa. Hari kedua rasa macam sebulan namanya. Hari ketiga rasa macam seminggu. Barulah hari seterusnya sehari. So Dajjal, dia dan hadis yang disebut, dia kata kalau kamu dengar Dajjal keluar, kamu rasa iman kamu kuat, kamu jangan jumpa dia, takut kamu tak tahan dengan tipu daya dan sihir dia. Tapi kita cuba bayangkan, betapa besarnya ujian iman. Dia datang kat ibu-ibu, datang sekalian, dia kata, "Cik, dia Dajjal. Cik, umur 70 ni nak tak saya jadikan cik cantik macam umur 17. Lutut boleh hilang sakit, pinggang boleh hilang sakit. Betul Dajjal, betul ni." Okey cik, dia pun muda macam 17 tahun. Lutut sakit hilang, pinggang hilang. Kalau tak dia. Agak tu Nabi kata jangan jumpa. Kalau terjumpa sekalipun, ingat, maksudnya panduan dia. Apa yang dijanjikan kebaikan itu kebaikan. Apa yang dijanjikan sebagai seksaan itulah kebaikan. Ingat, jangan jumpa. Nah, seterusnya amal-amalan lah. Disuruh kita baca doa, amal surah Kahfi ayat 1-10. Kemudian ada satu lagi doa selepas tahiyat akhir. Lepas innaka hamidun majid, dan doa dia, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Maksudnya kita boleh minta ustaz kita teruskan. Doa tak banyak. 4 benda kita minta. Saya minta selamat setelah dunia, kehidupan dan kematian, selamat dari azab kubur dan neraka, selamat daripada fitnah dajjal. Itu boleh baca lah. So boleh cari doa tu, amalkan setiap sembahyang. Sebab tapi nasib baik kerutan itu adalah Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi, Dajjal. Kemudian Dajjal bermaharaja dia, maka Allah turunkan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS diturunkan di Menara Putih daripada Syam. Jadi ulama ijtihad, Menara Putih itu dekat Masjid Umawi kat Damsyik. Umawi kat Damsyik, di situ diturunkan. Kemudian dia pun datang ke Baitul Maqdis, sembahyang ke Baitul Maqdis, dan mula memimpin umat Islam untuk memerangi Dajjal. Dan peperangan itu sangat besar. Kita tahu ending dia. Kita berkata Dajjal kalah lah tu kan. Tapi peperangan itu sangat besar. Sebab apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Sebab itu dulu gelaran Al-Masih. Dan Nabi Isa boleh turun hidangan di langit, Dajjal boleh turun hidangan di langit. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh ubat orang sakit pelik-pelik, Dajjal boleh ubat orang sakit pelik-pelik. Jadi sebab itu Izal Masih, Yaqtulul Masih. Hanya Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, apabila buku bertemu luas. Maka dibunuh Dajjal di Babun Lut, di pintu gerbang Kota Lut. Kota Lut ni 15 km kurang lebih daripada Tel Aviv. Jadi dia ada pintu bahagian barat, pintu bahagian timur. Orang Islam kita kata di pintu bahagian timur. Dia orang Yahudi, dia buat pekalan tentera kat situ. Sebab dia nak protect Dajjal ya. Dia buat Al-Masih dia lah. Dia percaya kan. Orang Yahudi ni antara dia punya sifat itu, dia percaya benda-benda gaib. Sampai benda-benda khurafat, pelik-pelik pun percaya. The nature dia suka percaya benda pelik-pelik. Kalau saya ceritakan, kalau saya datang ke sana, jemaah sebentar rehat, karena saya keluar balik, saya suka melepak dekat dengan dia orang tu, nak belajar macam mana cara pemikiran dia tu. Kalau saya buka cincin, saya jarang pun cincin. Saya akan cakap, cincin ni kan, malam-malam kita tak mimpi, dia suka cerita ni. Dia suka cerita-cerita lain, dia suka. Dia jual lah kat aku, mana boleh. Saya tak nak jual, bukan tak nak untung. Saya tak nak dia lebih khurafat. Kita khurafat, kita jual azimat tadi. Jual benda tu, dia suka. Dan
Tentang jangan ingat apa nama jangan pelik tau. Keris antik kita banyak ada kat sana tau. Kira-kira antik orang Melayu kita kan keris dulu ni bukan saja sebagai senjata, ada sebagian keris tu dibacakan, ada cerita-cerita lain dia suka benda macam tu. Kan ada yang anak-anak yang moden tak percaya jual lah dekat eBay daripada Jerusalem. Tentang daripada Jerusalem banyak keris-keris kita kat sana. Yang pelik keris kita boleh kat sini. Itu kita baca bantu konsep. Apa guna keris dibendang? Kalau tidak menanam padi, apa guna keris dipindang? Kalau takut pada diri. Okey. Jadi tuan-tuan itu perangai orang Yahudi dan kita dah cerita macam mana Dajjal punya persediaan dia lah. Okey, insyaAllah saya rasa 6 kali kelas kita dah banyaklah faham mengenai Yahudi dan apa yang jadi kat sana, apa tanggungjawab kita. Kita diminta untuk satu lagi kelas sebab bagi penutup. InsyaAllah tahun depan kita buat satu lagi kelas dan penutup itu di bagi penutup buatlah sama sikit lah kuih kan kita makan sama-sama. So jadi maksudnya tanda kesyukuran kan. Sebab tuan mungkin ilmu pada hari ini kan walaupun pulang dah kita rasa macam dah macam ada orang ambil indah kan, dia confirm makan berlaku lagi. Jadi ilmu yang kita belajar ni adalah untuk kita sampaikan kepada orang lain pula. Dan pulang tu kita makin kecil dan makin besar. Kan? Biasanya bulan Ramadan akan jadi. Bulan Ramadan biasa tiap tahun bulan Ramadan lah masih berbulan. Jadi baru ni Rabiul Awal. Jadi sebenarnya Rabiul Awal ni spark untuk Ramadan yang mungkin lebih besar. Jadi kita faham, okey, maksudnya kenapa ada apa yang berlaku kelas ni. Jadi itu saja yang boleh informasikan insyaAllah pada sini pada kelas yang terakhir. Aku lupa menasihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.